sejak 40 tahun yang lalu. Selalu dengarkan tip-tipnya, keset-kesetnya daripada kecil-kecil sampai sekarang ni. Surau ke surau, masjid ke masjid, universiti ke universiti. Saudara, dengan akhlak yang sangat elok, anak-anaknya pun akhlak elok, isteri pun akhlak elok. Cuba kita bandingkan calon Perdana Menteri yang nak diketemukan. Bandingkan Ustaz Hadi dengan kepala tetapi. Betul. Ambil soal moral. Ustaz Hadi tak pernah terlibat dengan liwat ni. Tak pernah terlibat. Tak ada dalam kamus hidup Ustaz Hadi ada perkataan liwat. Jadi macam mana seorang ni? Macam mana? Dia tak pakai mahu untuk sumpah laknat. Orang cabar dia. Nala Karupan mencabar dia. Umi Havilda mencabar dia. Mencabar persoalan moral. Tak pernah dia nak mengatakan bukan melalui tindakan undang-undang, nak dibawa ke mahkamah. Cabaran-cabaran tuan-tuan, yang cabaran-cabaran itu sebenarnya adalah merupakan cabaran-cabaran yang merupakan cabaran berbentuk pribadi dan sangat-sangat pribadi dan tak masuk akal sebagian daripadanya. Tapi dia tak pergi cabar, tak bawa ke mahkamah. Kalau dia sumpah laknat, kalau dia cabar orang yang mencabar dia tentang pelakon-pelakon seksnya, tentang liwat dan sebagainya, dibawanya ke mahkamah, ya, Hasan Ali sebagai kawan yang sama-sama universiti, belajar sama-sama, keluar sama-sama, bergerak sama-sama, saya lah yang akan bersama-sama berjabat tangan dengan dia, mengucapkan tahniah kepada dia dan bersama-sama dengan dia dalam perjuangan. Tapi dia tak nak sumpah laknat. Orang lain sumpah laknat, kenapa dia tak mau sumpah laknat? Orang lain nak nak bawa ke mahkamah kalau ada misalnya tindakan-tindakan yang diambil oleh orang yang menuduhnya berbagai-bagai tuduhan, berbagai-bagai tuduhan sejak tahun 1998 sampai sekarang. Berapa tahun tuan-tuan? Dekat 16 tahun dah tuduhan-tuduhan. Tak pernah dibawa ke mahkamah oleh mereka yang terlibat kepala tetapi. Inilah, adakah kita nak Perdana Menteri yang sedemikian? Tuan-tuan nak Perdana Menteri yang sedemikian? Masya Allah, tuan-tuan. Apa masalah lagi Perdana Menteri yang nak dilantik ini? Yang akan memimpin tuan-tuan. Kemungkinan besar mereka memimpin kita. Orang sudah bulan-bulan pun terpaksa mengangkat dia sebagai Perdana Menteri atau kalau tidak mengangkat pun, paling tidaknya tuan-tuan kita berada dalam payungnya kalau dia menjadi Perdana Menteri. Masalahnya, masalah dengan Israel. Allah, masalah besar ni tuan-tuan. Seluruh umat Islam dunia, seluruh umat Islam di negara Arab, di Timur Jauh, di negara Timur, di Southeast Asia, di Asia Tenggara, di Asia, di mana ada orang Islam, di Afrika, di Latin Amerika, di Eropah, semuanya menentang Israel. Bagaimana kepala tetapi itu boleh mengatakan? Mengajak penduduk dunia, mengajak masyarakat dunia, mengajak pemimpin-pemimpin dunia, ayo pemimpin dunia, mari kita bantu mempertahankan keselamatan Israel. Masya Allah. Marah orang negara-negara Teluk, marah orang di Semenanjung Arab, marah orang di Asia, marah orang di Afrika, orang Islam, marah orang Islam di Eropah, marah orang Islam di Amerika. Bayang tuan-tuan, satu-satunya orang Islam dalam dunia yang mengajak seluruh negara, seluruh pemimpin dunia membantu mempertahankan supaya Israel tidak diserang oleh mana-mana negara. Menjadi kewajipan bagi kita semua, terutamanya masyarakat Islam, pemimpin Islam, termasuk Malaysia agaknya, diajak bersama-sama untuk mempertahankan kedaulatan Israel. Saya tak boleh. Tak boleh. Apa Presiden PAS kata? Presiden PAS kata adalah haram mengajak manusia membantu mempertahankan negeri yang kewujudannya haram. Ustaz Hadi kata tu. Baru dia kata dalam 3 minggu yang lalu. Apa dia kata? Adalah haram menyatakan keinginan untuk membantu menyelamatkan negeri Israel yang kewujudannya adalah haram. Bayang tuan-tuan, saya tak pernah dengar kenyataan yang begitu hebat daripada Presiden PAS.
Sekarang ini kenyataannya begitu hebat. Apa kata Mursyidul Abbas? Dia cabar Anwar Ibrahim. Sekarang saya guna nama tadi kepada tetapi. Dia cabar Anwar Ibrahim. Apa dia? Kamu tarik balik. Kamu tarik balik kenyataan kamu dalam wawancara dengan Wall Street Journal yang mengatakan kamu hendak penduduk dunia, masyarakat dunia, negara-negara Islam dalam dunia pimpin Islam untuk membantu menyelamatkan, menentukan keselamatan Israel itu terjamin. Tarik balik. Atau Mursyidul Am kata, kalau kamu tak tarik balik, kamu saman Wall Street Journal. Kalau misalnya laporan itu bertentangan dengan apa yang kamu katakan dalam interview itu. Ayah tuan-tuan, Presiden Bas kata haram mengeluarkan kenyataan menokong Israel yang kewujudan Israel itu adalah haram. Mursyidul Am pula nak cabar Anwar Ibrahim. Tapi apa yang berlaku sekarang ini? Tak ada orang bertempik. Pas bulan-bulan tak kata apa pun. Pas Kuala Selangor tak kata apa pun. Pas Sabah tak kata apa pun. Pas tak kata apa pun. Sampai orang menganggapkan bahawa Israel itu patut dibantu, patut diselamatkan. Presiden Bas kata haram membantu Israel kerana kewujudannya adalah haram. Mursyidul Am bagi kata dua kepada kepala tetapi. Tapi tak bunyi daripada parasit-parasit ini. Shah Alam tak berbunyi, Kuala Selangor tak berbunyi. Mana dia? Kenapa tak berbunyi? Kenapa semua orang runtuhkan, koyakkan kain-kain getah ini? Cuba tuan-tuan fikir. Saya harap tuan-tuan, saya bercakap ini kepada orang yang berfikir, dan saya yakin teman-teman bersekolah bulan-bulan dan kawasan sekitar ini orang yang berfikir. Saya suka melayan orang yang berfikir kerana saya cuba berfikir. Nombor dua, pegangan Islam kepada orang yang ajarkan Perdana Menteri. Saya tak tahu lah tuan-tuan baca tak baca. Saya nak pelabur. Saya nak pelabur kawan saya. Dalam kereta saya ada satu buku tuan-tuan yang baru dikeluarkan 3 minggu yang lalu. Agak tebal. Tulisan dari beberapa penulis. Dikata pengantarkan dengan tulisan utamanya daripada Syekh Ismail Mina. Kawan saya masa belajar dulu, Syekh Ismail Mina, rakan karib yang paling karib dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan kepala tetapi. Paling karib. Dialah penyokong, dialah pembantu, dialah pendidik. Waktu dia di penjara di Sungai Buloh, dialah yang pergi melawat. Dialah yang menyampaikan message. Dialah yang bawa mesej kawan-kawan, salam kawan-kawan kepada dia. Dialah yang mententeramkan, dialah yang menggembirakan. Tapi sekarang dia berubah arah. Baru-baru ni tuan-tuan di Meru, ataupun kita pergi di Meru, Bukit Kapal. Syekh Ismail Mina naik pentas di Bukit Kapal. Tuan-tuan boleh dapatkan tips dia. Tuan-tuan boleh dapatkan tips dia. Dengar dia tuan-tuan, Syekh Ismail Mina, dia naik pentas di Bukit Kapal minggu lepas. Satu persatu. Kawan karib satu masa dulu. Tetapi tuan-tuan dan puan, pandangan daripada kepala tetapi mengenai Islam sangat tidak disetujui oleh Syekh Ismail Mina. Apa pandangan dia? Yang pertama. Pandangan dia yang pertama ialah kepada teman-teman yang tak pernah dengar atau belum dengar lagi, saya nak bagi tahu pada malam ini. Apa pandangan dia yang pertama? Dia sedang membawa satu variasi ajaran agama Islam, koloni Islam, namanya religious pluralism. Pluralisme agama. Buku yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, buku itu namanya pluralisme agama. Pluralisme agama. Apa dia pluralisme agama? Asasnya ialah fahaman ini yang dibawa oleh kepala tetapi ke Malaysia ini, daripada Eropah dibawa, daripada Indonesia dibawa, ialah menganggap semua agama ini sama. Islam sama dengan Buddha, Islam sama dengan Hindu, Islam sama dengan Kristian, Islam sama dengan Yahudi, Islam sama dengan Taoism, Islam sama dengan Bahaism, Islam sama dengan agama Samawi yang lain.
Islam sama dengan agama ciptaan-ciptaan manusia. Apa agama ciptaan manusia? Buddha agama ciptaan manusia, Hindu agama ciptaan manusia. Takkan sama Islam, agama samawi, agama wahyu dengan agama ciptaan manusia. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah ajaran yang nak dibawa ke Malaysia, yang sedang dibawa ke Malaysia. Polemiknya sudah berjalan, tuan-tuan. Dah hampir 2 tahun polemiknya berjalan. Sejak daripada kepala tetapi memberikan ceramah di London School of Economics LSE pada bulan Mei atau Mac tahun 2010 yang lalu. Saudara-saudara, nombor 2 yang nak dibawa oleh kepala tetapi variasi Islam ke Malaysia ini, namanya Islamic Liberalism. Islam liberal. Dia sedang nak bawa pahaman Islam liberal, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariah, bertentangan dengan akhlak, bertentangan dengan the body of Islam, bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran yang dibawa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Islam liberal di Eropah. Islam liberal bertapak subur berkembang di Indonesia. Siapa pemuka-pemuka Islam liberal di Indonesia? Namanya Gus Dur. Tuan-tuan tahu siapa Gus Dur? Pernah dengar siapa Gus Dur? Siapa dia Gus Dur? Siapa saya? Jenenge Gus Dur. Siapa? Orang cili orang gede. Orang gede. Dia Presiden Indonesia yang tak nampak tu, yang mata buta tu, yang jalan dipimpin tu, Gus Dur. Antaranya Profesor Dr. Nurkhalis Majid. Saya boleh berikan nama-namanya dalam buku yang saya sebutkan tadi, yang ditulis oleh Syekh Ismail Mina. Penuh dengan nama-nama itu. Islam liberal itu kan, Islam liberal ini kepada teman-teman saya, teman-teman seluruh yang ada di tepi-tepi jalan ini, yang tidak berniat untuk masuk tak apa, saya pun suka, tak masuk pun tak apa, duduk di tepi jalan, tetapi buka telinga untuk mendengar, buka hati untuk dimasukkan sedikit kata-kata yang boleh merangsangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia Islam liberal? Islam liberal ialah satu pahaman untuk memberikan kebebasan kepada generasi untuk memilih apa agama kesukaan mereka. Contoh di Indonesia, tak percaya pada kita pergi ke Bandung, ke Yogyakarta, ke Indonesia, ke Bali, ke mana ke, tuan-tuan akan tengok suami Kristian, isteri Islam dalam rumah yang sama. Anak ada 4 orang, yang sulung Kristian, nombor 2 Hindu, nombor 3 Buddha, nombor 4 Islam, duduk di rumah yang sama. Buddha boleh kahwin dengan Islam, Hindu boleh kahwin dengan Islam, di rumah yang sama. Tuan-tuan, pahaman ini kononnya pahaman sama rata, sama rasa, sama rata. Di sisi Allah ada ke sama rata, sama rasa? Orang yang akidahnya luar langsung daripada akidah, gagasan akidah Islam, bolehkah orang-orang itu dianggap sebagai orang yang beriman selain daripada orang Islam? Tak kisahlah orang Yahudi itu tasbihnya besar mana, bolehkah dianggap mereka orang yang beriman? Bolehkah mereka masuk dalam tafsiran ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Banyak dalam Al-Quran orang-orang disebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tidak disebut ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, melainkan orang yang menjaga akhlak, yang menjaga akidah, yang menjaga syariah. Nih, bayang kalau pahaman ini dibawa ke Malaysia dan pahaman ini sedang sebahagian daripada orang Indonesia yang ada di sini membawa pahaman itu. Pahaman itu sedang masuk di sungai gulang-gulang ini. Pahaman itu sedang masuk di surau-surau kita, di masjid-masjid kita. Dalam berbagai bentuk, menggugurkan cara-cara tentang ini sebagai daripada pahaman itu. Pasal mereka tak mau cerita akidah. Akidah itu tertentu kepada orang Islam.
Mereka dah dalam majlis ini, Hindu pun cerita, Islam pun cerita, Kristian pun cerita, Buddha pun cerita, Sami pun cerita. Tuan, orang ini nak jadi Perdana Menteri. Saya nak tanya tuan, tuan redha atau tak redha? Setuju atau tak setuju orang ini jadi Perdana Menteri? Setuju atau tidak? Tak kuat, walaupun kita tak berapa ramai malam ini. Setuju atau tidak? Pastinya tidak. Oh, itu dia punya. Itu saya rasa adik-adik Muslim. Tuan-tuan dan puan majlis sekalian, 3 perkara yang saya sudah berikan. Adakah dia layak menjadi Perdana Menteri Malaysia? Partinya adakah layak memerintah Malaysia? Adakah layak memerintah Malaysia pakatannya, parti dalam pakatan, parti-parti dalam pakatannya? Nombor 2, itu nombor 1 tadi, nombor 2. Nombor 2 itu tuan-tuan dan puan, halangan besar yang menjadi menghalang. Saya sebut malam tadi di Bali. Ialah halangan daripada DAP. DAP dia tak mau Islam, tak mau langsung, bukan tak mau saja, tak mau langsung. Apa kata pengurusi DAP? Kalau kamu nak laksanakan hudud, nak laksanakan negara Islam, apa dia kata? Langkah mayat saya dulu, dalam bahasa Inggerisnya, over my dead body, over my dead body. Langkah mayat saya dulu. Begitulah kata Karl Parsi. Parasit-parasit dalam PAS ni masih lagi menjilat DAP ini, masih lagi bersekongkol dengan DAP, masih lagi ingin mau bersedia dijadikan kuda tunggangan kepada DAP. 3 tahun 11 bulan saya menjadi Exco Kerajaan Negeri Islam, Exco kanan. Apa yang saya cakap ni petikkan daripada langit, mainan-mainan. Saya sudah merasakannya siang, malam, pagi, petang, bergabung dengan mereka. Mereka tak mau Islam, pemimpin mereka tak mau Islam, pemimpin berkat negeri mereka tak mau Islam. Mereka musuh kepada Islam, mereka anti kepada Islam. Kenapa PAS mesti terus bergabung dengan mereka? Saya paham tentang tahaluf siasi, tapi tahaluf siasi yang sebenarnya harus bergabung dengan siapa? Tahaluf siasi mesti bergabung kepada mereka yang tidak hostile dengan perjuangan kita untuk meletakkan agama Islam itu di mercunya. Hostile artinya yang friendly, walaupun mereka tidak setuju barangkali secara jangka panjangnya friendly. Apa ada masalah? Tapi ini jelas. Nak buat minggu depan Islam dia tak bagi, nak buat bulan depan Islam dia tak bagi, nak buat tahun depan Islam dia tak bagi. Akhirnya nak jadikan negara ini negara Islam dia tak bagi. Aku jadi kepada PAS dengan desakan daripada Parsi, gugurkan negara Islam. Perkataan Islam itu tak mahu, betul lagi bayangkan. Saya masuk PAS. Tuan-tuan tahu tak tahu, saya naik presiden PAS 6 tahun naik presiden. 8 tahun saya menjadi pesuruh jadi PAS Negeri Selangor. Orang yang membakar kita punya spanduk-spanduk ni lebih-lebih jadi penyokong, bukan ahli PAS pun. Saya pesuruh jaya PAS, saya naik presiden PAS. Orang yang sibah cat kita punya poster-poster dan hentak, lebih pendukung anak muda yang tak tahu pun apa yang dia buat. Kalau dia tahu apa yang dia buat, takkan dia bersibah perkataan akidah itu. Selamatkan akidah, bukan dia kata ketepikan akidah. Kalau ketepikan akidah, ya simbahlah, cari satu bunyi dia baca tu simbah. Tapi dia kata selamatkan akidah, save the akidah, save, selamatkan akidah. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu DAP ini, siapa saja di 9 bulan-bulan ini, kalau ada orang
cerita tuan-tuan dekat sini ingin bekerjasama dengan DAP, tolong, jangan sekali-kali jangan. Cukuplah saya yang bekerjasama dengan DAP 3 tahun 11 bulan. Cukuplah. Kepahitan bekerja, kepahitan kita bekerjasama antara orang Islam dan orang bukan Islam, kepahitan kita bekerjasama antara Melayu dengan bukan Melayu. Karena saya dulu bekerja dengan orang bukan Melayu, tak ada masalah, pasal dia menghormati Islam. Saya bekerja dengan orang bukan Islam, tak ada masalah. Tapi dengan DAP saya ada masalah, masalah besar. Pasal DAP tolak mentah-mentah, bukan tolak masak-masak. Tolak masak-masak saya tak apa. Tolak mentah-mentah. Tuan tahu tak? Lebih peribahasa. Tolak mentah-mentah. Tolak mentah-mentah artinya tolak outright dalam bahasa Inggerisnya. Outright rejection. Tolak mentah-mentah. Yang ketiga orang PKR. PKR. Siapa PKR? 40% daripada parti PKR. Pimpinan mereka adalah orang bukan Islam dan bukan Melayu. Ini yang diberitahu kepada saya. Saya harap saya bertahu agak-agak itu tepat. Mungkin betul 40%. Mereka pun sama juga. Fikiran mereka sama, attitude mereka sama, sikap mereka sama. Mereka tak suka nak cerita tentang Islam. Akhirnya mereka ajak kita cerita tentang human rights, hak asasi manusia. Mereka ajak kita cerita tentang hal-hal mengenai gay, mengenai LGBT, lesbian, gay, bisexual, transsexual. Tuan-tuan bayar, tuan-tuan. Ini pun satu perkara lagi. Ketua PKR, Ketua Umum PKR minta dikaji semula undang-undang yang berkaitan dengan LGBT. Lesbian, perbuatan seks perempuan dengan perempuan. Gay, perbuatan seks laki-laki dengan laki-laki. Bisexual, perbuatan seks pintu depan boleh, pintu belakang pun boleh. Satu lagi, transsexual. Transsexual ni rambang-rambang. Daripada atas boleh, daripada bawah boleh, daripada tepi boleh, daripada tengah boleh. Betul. Inilah yang diperjuangkan. Dan kita nak tegakkan kepada masyarakat, mereka baling cat. Kita nak tegakkan kepada masyarakat, mereka menentang, mereka menyekat orang datang dalam majlis ini. Mereka bagi tahu orang jangan pergi, jangan datang. Mereka tidak menggalakkan, mereka menentang. Saudara-saudara, apa lagi masalah? Saya nak cerita tentang Kuala Selangor, dekat dengan kita. Ini Kuala Selangor. Siapa dia? Ahli Parlimen Kuala Selangor. Siapa ahli Parlimen Kuala Selangor? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu teman-teman PAS yang hadir pada malam ini. Ramai saya tahu. Semalam di Baling saya beritahu 60% kehadiran orang PAS. 20,000 di Kota Baru, 60% kehadiran adalah orang PAS. Bayang tuan-tuan, orang PAS nak tahu. Akhirnya mereka naik pentas malam tu, ada saksi dan video. Macam mana ulama-ulama mereka naik ke pentas. Ulama naik ke pentas, salam saya, dakap saya, peluk saya, cium saya. Anak-anak muda berderet-deret naik ke pentas. 21 tahun, 22 tahun, di bawah 35 tahun, berderet-deret. Semuanya sudah paham. Dan saya nak teman-teman di Bukit Sungai bulan-bulan ini pun cukup paham tentang tuntutan kita, bahawa sesungguhnya saudara-saudara, untuk Allah dan Rasulnya, untuk perjuangan menegakkan Islam ini, kita mesti tuan-tuan dan puan ketepikan apa juga elemen yang menyanggah Islam, yang bertentangan dengan Islam. Contohnya itulah dia. Ketua Umum PKR atau kepala tetapi yang saya sebut itu, dia minta rakyat Malaysia menyokong dia mengkaji semula undang-undang yang berkaitan dengan LGBT, lesbian, gay, bisexual, and transsexual. Pasal apa? Mungkin dia adalah sebahagian daripada manusia-manusia itu.
Kalau tengok tabi'inya, apa yang dilaporkan kepada kita, apa yang ditulis, apa yang terdapat dalam blog-blog yang tidak pernah pun tuan-tuan mengambil tindakan untuk bawa ke mahkamah kepada blogger-blogger itu. Tuan-tuan membaca blog-blog itu, la ilaha illallah. Wanita dalam, wanita luar, di Indonesia, di Singapura, di Thailand. Gambar-gambarnya pun ada. Yang laki-laki, yang perempuan. Bayang cerita-cerita yang kita dengar. Saya dengar cerita saja. Saya harap tidak benar, tapi cerita-cerita dengan lukisan-lukisan gambar dan sebagainya. Dengan cerita tuan-tuan, minit ke minit, jam ke jam punya cerita, account situ yang detail. Macam mana kita tak boleh percaya? Macam mana kita tidak percaya? Sebab itu tuan-tuan ya. Kita cuba bayangkan nanti. Satu masa di Malaysia tuan-tuan, akibat daripada elemen LGBT, lesbian, gay, bisexual, transexual, kalau ini diizinkan atas permintaan mereka, kalau undang-undang ini mengizinkan pelakon-pelakon itu, akhirnya macam di Amerika sekarang ada sudah 7 negeri daripada 50 negeri di Amerika yang sudah mengizinkan laki-laki berkahwin dengan laki-laki, laki-laki berkahwin dengan laki-laki, perempuan berkahwin dengan perempuan. Di Amerika sudah diluluskan. Di Amerika sudah diluluskan.